Okey, sesi kali ni kita nak share pasal macam mana kita nak kurangkan, minimalkan pendedahan tubuh kita kepada gelombang elektromagnetik yang memudaratkan tubuh kita, sel kita. Okey, yang pertama sekali, kan, yang paling penting waktu tidur lah. Sebab waktu tidur kita berehat, sel-sel kita akan bina balik, sel-sel yang rosak, sel-sel yang mati akan di-renew, rejuvenate, kan. Diperbaharuilah sel-sel yang tercedera, di-repair, kan. Hormon semua kena teratur, dirembeskan secara seimbang. Ada yang dirembeskan, ada yang berhentikan perembesannya masa kita tidur, kan. Neurotransmitter, kan. So macam-macam. Jadi kita tak mahu sebarang gangguan berlaku sewaktu kita tidur. Kita nak satu tidur yang berkualiti, tidur yang nyenyak, deep sleep, kan. Macam gitu. Jadi tak mahu ada gangguan walaupun daripada gangguan gelombang elektromagnet daripada handphone dan wifi. Jadi sebelum tidur sila tutup handphone ataupun paling kurang data mobile phone kita kena offkan data. Tak mau off telefon, off data paling kurang, kan. Sebaiknya offkan telefon. Sebab masih ada current masuk, kan. Jadi gelombang dia pendek je lah, tak kuat lah, kan. Alright. So masa kita charge telefon, masa tengah malam kita tidur, offkan mobile data, offkan data dia ataupun off handphone terus, off. Atau kita buat flight mode, onkan flight mode, off data ataupun offkan telefon. Senang. Kita charge. Tapi jangan charge dekat tempat kita tidur. Charge berjauhan daripada bilik. Macam di ruang tamu ke ataupun tempat study room kita ke, kan. Berbeza daripada bilik tidur kita, bilik tidur anak-anak kita, begitu. So kita nak tidur dalam bilik yang bebas daripada gelombang elektromagnetik, EMF. Masya-Allah. Off semua wifi, semua handphone, anak-anak semua, isteri kita semua. Kalau ada orang gaji pun kena off. Kita set time, katalah pukul 10. Semua mesti tutup handphone, wifi. Jadi semua akan tiba-tiba akan mengantuk, kan. Kalau kita tak buat undang-undang macam ni, sampai ke pagi lah maknanya kita tak mengantuk. Kita tidur pun dalam keadaan yang tak lena. Besok nak bangun tak segar, letih, mata kuyu, kan. Silap mata birat jadi, kan. Tidur tak lena. So pertama, tutup waktu tidur, off semua handphone dan wifi. Dan juga termasuk lampu-lampu, switch lampu semua tutup. Kecuali kipas angin, kalau aircon, kalau nak orang pasang aircon lah, kan. Begitu. So peti ais, terpaksa lah. Peti ais, aircon atau kipas. Tiga ni yang kita guna. Yang lain kita off. Lampu off. Semua kena off. Begitu. InsyaAllah. Alright. Yang kedua, apa yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan exposure, pendedahan tubuh kita, sel kita kepada gelombang elektromagnet. Bila kita tak guna handphone kita, sila tutup data. Tak kira WhatsApp nak masuk ke apa, kan. Tak apa. Nanti kita nak buka, nanti bawa on. Kecuali lah kita tengah dalam emergency mode, tengah menunggu sesuatu berita yang emergency, tu lain lah. Sekali-sekala, kan. Jangan hari-hari emergency. Kan. Begitu. So tak guna handphone, sila off data. Jangan flight mode. Call, incoming call pun tak boleh masuk, kan. Data tu yang penting. Internet data tu memancarkan gelombang elektromagnet yang lebih luas, yang lebih tinggi frekuensi dia, lebih kuat tenaga dia, dan lebih mudarat kesan dia. Masya-Allah. Kan. Itu. Yang kedua off data handphone semasa kita tak menggunakan, walaupun waktu siang. Saya macam tu, saya off.
Sebab tu orang WhatsApp, saya tunggu, awak dia kena tunggulah kan. Kita ada buat kerja lain, kita tak mau tengok handphone. So, kita off gitu kecuali dalam hal-hal tertentu lah kan. Okey. Itu undang-undang nombor 2. Okey, rule nombor 3. Rule nombor 3 adalah kita kalau boleh masa bercakap telefon kan, cakap telefon dengan orang lah melalui line telefon line telefon, kita off data juga. Satu, off data sebab kita nak letak kat telinga. So gelombang elektromagnetik paling kuat bila kita bersentuhan dengan handphone tu, gadget tu, itu paling kuat. Kita letak kat telinga kan. So off data dia, ataupun tak mau off data, gunakan speaker ataupun on speaker dekat situ. Jadi kita boleh cakap secara jarak macam gini kan. Jarak jauh, sekaki, 2 kaki, 3 kaki kita boleh bercakap. Ataupun guna mikrofon bukan mikrofon, apa benda lah. Itulah. Itu alat tu yang ada tu. Kita on speaker, cakap melalui wire kan. Jadi handphone kita tak letak kat telinga. Ini kesan kepada sel-sel otak kita. Itu lagi mudarat kita tak mau. So bercakap telefon menggunakan speaker ataupun mic kan. Speaker yang tu ataupun speaker, kita on speaker kat situ, boleh cakap begini kan. Speaker yang kita boleh cakap lah. So kita yang penting jauhkan, jarakkan handphone semasa kita bercakap menggunakan handphone melalui talian telefon lah gitu Dan kalau boleh off data tu dulu, kalau boleh lah, kalau ingat kan, itu yang terbaik. Kemudian tu rule nombor 3. Rule nombor 4 kan. Rule nombor 4, semasa kita nak berWhatsApp, nak bermesej, nak berFacebook, Instagram, apa lagi, macam-macam app lagi lah kita gunakan. Kita nak menaip kan, sila letak handphone di atas meja atau ada alas lah. Jangan letak atas peha kita atau letak atas tapak tangan ni handphone, letak kat sini kan. Letak handphone atas tapak tangan begini kan. Lepas tu kita type. Jangan. Tapi kita pegang sebelah tangan kiri, tangan kanan kita menaip. Jangan. Kan, nanti tangan kiri kita dia beri kesan bertangki. Kita cepat kebas, lenguh kan. Gelombang tu akan penetrate dalam sel tangan kita. Tisu tangan kita habis semua kena. So nanti tangan kita, tengah sebelah kiri kita akan jadi lebih reput lah kan. Jadi osteoporosis kat situ kan. Lama WhatsApp boleh berjam-jam pegang tu. Jangan letak handphone atas meja ataupun alas lah. Kalau letak tak apa, letak alas kan. Sebaiknya letak atas meja begitu. Itu rule nombor apa? Nombor 4 masa kita type nak WhatsApp ke Telegram ke, letak atas meja. Lepas tu kalau boleh guna, kalau ada, saya tengok anak saya pakai macam ada sarung ke getah, pakai tu. So itu pun lama-lama kita berjam tu berasap juga tangan. So ada kesan haba daripada handphone. Elektromagnet tu dia boleh memanaskan sel kita. Kan, takut sel-sel kita akan terjejas, rosak kan, jadi dehidrasi, tulang-tulang jadi keput kan. Masya-Allah gitu Lagi apa lagi? So tu rule nombor 4 untuk mengurangkan atau meminimalkan pendedahan sel, tisu dan tubuh kita daripada gelombang elektromagnet, wifi, handphone kan. Begitu insya-Allah. Itu rule nombor 4. Rule nombor 5. Rule nombor 5, kita boleh yang ni kita kurang secara langsung, maknanya kita elakkan handphone tu lah. Jauhkan handphone ke, off data dia, flight mode kan.
Begitu. Jarakkan handphone daripada tubuh kita. Rule nombor 5, jangan letak handphone dekat dada. Kita gantung handphone macam gini kan dekat dada. Biasanya kat di tengah kan, ataupun letak dalam poket kat sini. Ini belah kiri, poket belah kiri, tepat letaknya organ kita yang utama sekali. Kita punya organ yang penting sekali, apa? Jantung. So jantung adalah ada fungsi elektrik. Kat situ ada elektrik. So bila gelombang elektromagnet handphone kita dekat kat situ, terus terpancar dengan kuat signal dia. Dia boleh merosakkan sel-sel jantung kita. Fungsi-fungsi elektrik jantung kita. Takut jantung kita nanti jadi arrhythmias lah, rentak jantung terganggu lah, jantung berdebar ke, jantung lemah ke, otot. Jadi kat sini. Jangan letak dalam poket ataupun digantung macam gini. Kan? Kalau masa berjalan, paksalah letak dalam kocek kan. Orang lelaki, kaum perempuan dia boleh purse lah handbag dia. Begitu. Kan? Kalau ada bag, letak dalam bag. Kan? Kalau boleh. Tapi kalau kita letak dalam kocek, kita buat off data. Tak apalah. Bila off data, okey. Cuma kita terima incoming call saja. Itu tak kuat. Internet punya line tu yang kuat. So, kalau letak kocek kat sini, off data. Tapi selalu lupa, kan? Eloknya jangan letak. Senang cerita. Alright? So, ni rule nombor 6. Rule nombor 6, kita minum sumber air daripada structured water. Kan? Sumber air structured water. Mana air yang kita minum tu memang dah ada structured water. Contohnya air yang disimpan dalam bekas tanah liat ataupun labu sayung. Kan? Ni yang murah, yang mudah, yang orang dulu guna. Memang power structured. Minum je sejuk sampai ke dalam perut dan kita rasa dia terus serap dalam darah kita, dalam sel kita. So kita kocak-kocak pun, kita goyang-goyang pun dia tak ada bunyi kocak. Kan? Terus serap. Tu air. Air labu sayung. Tak ada air labu sayung pun, air penapis yang berkualiti macam saya share dalam grup Telegram, grup pemakanan dan kesihatan. Kan? Kita boleh beli mesin penapis yang berkualiti yang boleh membentuk structured water. Air hidrogen yang menghasilkan molekul hidrogen, molecular hydrogen water. Penapis yang menghasilkan molecular hidrogen juga akan menghasilkan structured water juga. Tapi tak semestinya lah. Kalau itu mahal. Kangen dia menghasilkan molecular hidrogen paling tinggi kan. Berapa tu? 1.6 part per million ataupun 1600 part per billion ppb. Tu antara paling tinggi. Kangen yang mesin Korea, saya tak ingat dah apa nama. Macam-macam lah. Yang tahu Kangen mahal kan. Ada yang murah pun okey. Tapi saya beli yang murah. Causeway-nya, Hexagon Causeway, 600-700 je. Dia ada structured water. Dia ada sedikit molecular hydrogen dalam 600 part per billion. Cukup lah 600, 400. Yang penting kita nak structured water tu, nak hidratkan sel, nak membawa oksigen, nutrien dan air ke dalam sel. Itu yang penting. Right? InsyaAllah. Lepas tu air Al-Hijrah, penapis Al-Hijrah juga ada structured water. Masya-Allah, ini yang berkualiti. Tak semua penapis air ada fungsi mengaruhkan molekul air berstruktur. Struktur hexagon bercharge negatif. So sedikit mild alkaline lah sebab dia charge negatif kan. So kita minum air yang bercharge, air yang berstruktur, easy water ni. Kita boleh minum air buah-buahan, air kelapa, air nyok. Itu penuh structured water. Yang segar lah. Air kelapa yang baru petik kat pokok tu yang paling structured sekali. Paling tinggi structured water. Mengandungi structured water, air kelapa lah.
Tapi kita nak ambil mana pokok tak tanam kan? Tak apalah, kita beli je lah. Kelapa muda ke kelapa tua pun boleh kan? Tak ada masalah. Tapi kelapa muda dia lagi baru kan? Lagi tinggi structured water, kandungan structured water dalam tu. Kita boleh makan buah-buahan yang tinggi air. Buah apa? Buah nangka, buah temikai kan? Tapi buah temikai ni kena rendam dulu sebab dia banyak chemical Kena rendam dengan air garam 10 minit. Kena pakai satu tong baldi besar lah, satu muka besar kan. Nak tenggelam dia, garam pun kena banyak lah. Garam kasar yang laut tu yang murah cukup lah. InsyaAllah begitu. Ini semua boleh memperbaharui, expand, meningkatkan structured water dalam tubuh kita untuk menghidratkan sel kita untuk deliver air diserap ke dalam sel supaya daya serapan air tu boleh diserap dalam sel, dan bila diserap barulah proses-proses dalam sel, fungsi-fungsi dalam sel tu berlaku. Kalau tak diserap, tak ada berlaku proses fungsi metabolisme kan. Macam mana kita nak sihat, macam mana kita nak kuat, macam mana imun kita nak kuat, macam mana kita nak rawat sakit kalau fungsi kita sel kita tak berfungsi. Jadi sel nak berfungsi perlu ada air. Air structured water. Ini nak kena faham Masya-Allah. Jadi walaupun kita terdedah kepada EMF, gelombang elektromagnetik kat luar, tapi kita cuba kurangkan kesan buruk dia dengan minum air structured water. Daripada tadi air dalam labu sayung, air daripada penapis-penapis yang ada structured water, daripada air spring water, air bawah tanah kan. Air bawah tanah, air mata air, macam dekat Seremban ada masjid Syekh Haji Ahmad tu, kat belakang tu ada kolam yang air tu sentiasa keluar daripada bawah tanah. Itu air mata air. Air dia memang clear, kristal, segar, bersih. Masya Allah, sangat menyegar. Mandi pun rasa segar, minum memang terasa badan best. Itu boleh membantu merawat penyakit, boleh reverse keradangan Masya Allah. Begitu kalau orang Pahang, dia minum air apa tu? Air apa nama entah. Famous air kat Pahang. Tak ingat So air bawah tanah. Yang penting air bawah tanah. Kalau kita boleh pasang boring tube 300 kaki bawah tanah kan, keluarkan. Itu pun air structured water. Itu lagi fresh. Kita buka aja. Sebab bumi ni penuh dengan charge negatif. Dia charge negatif Bumi kita bercharge negatif. So air yang bersih daripada bawah tanah, lapisan batuan, bukan yang atas tu keruh, keladak, banyak kotoran kan. Yang jernih tu bawah kan, kalau boleh 300 kaki ke bawah kan, air di bawah lapisan batu-batuan daripada permukaan bumi. Air tu banyak structured water, charge negatif. Masya Allah, air tu sangat menghidratkan tubuh kita. Kalau boleh minum air tu, lagi best. Buka terus minum, fresh kan. Kalau ada kemudahan tu lagi bagus lah kan. Ni bagi tahu je lah InsyaAllah. Begitu Lepas tu apa lagi yang boleh kita ni, tengok TV pun jangan lama-lama sangat, jangan dekat, jarak 6 kaki. Lagi canggih TV kita kan, dengan plasma lah, apa benda lah, itu lagi merosakkan sel, merosakkan air, struktur air, molekul air. Struktur kumpulan molekul air. Orang salah faham kata merosakkan molekul air, macam mana dia tak boleh rosak, dia tak boleh pisahkan atom hidrogen dengan oksigen kan, dengan hanya terdedah kepada gelombang elektromagnetik. Tak boleh. Dia merosakkan struktur kumpulan molekul air. Itu spesifik dia So molekul hexagon musnah, tak ada dah. Jadi bentuk air tadi tak ada dah. Yang cantik hexagon, yang bersinar tu semua tak ada. Dimusnahkan, diruntuhkan. Begitu Alright. Okay.
Dan juga satu lagi perkara ada benda yang boleh merosakkan structured water dalam badan kita, dalam sel kita. Iaitu bahan kimia, bahan-bahan racun, racun-racun pertanian, residu racun pertanian, pesticide, insecticide, fungicide, macam-macam side. Lepas tu herbicide, glyphosate yang ada dalam herbicide, Roundup lah, tu Roundup. Pesticide, insecticide ni kita nak halau serangga, binatang-binatang yang makan daun hasil tanaman kita lah kan. Tu insecticide. Pesticide, fungicide ni mengelakkan penyakit kulat menyerang pokok kita. Kalau hama, insecticide kan. Tapi herbicide yang kita spray dekat keliling dia, lalang, rumpai-rumpai, kita nak kawal pertumbuhan lalang kan. Itu herbicide. Okey. Herbicide ni mengandungi bahan aktif glyphosate. Dalam video saya lepas banyak dah cerita pasal glyphosate Itu bahan aktif yang ada dalam racun rumpai, racun lalang kita, Roundup. Okey. Glyphosate sangat tinggi dalam makanan-makanan bijirin yang diimport, kekacang diimport daripada negara barat. Khususnya Amerika Utara. Faham ya? Amerika Utara, Northern America. Kan, dan juga daripada dekat dengan negara kita ni di sebelah selatan Australia kan. Dia orang banyak guna spray racun Roundup dekat pokok sebelum dituai. 10 hari sebelum dituai dia spray dulu. Ini banyak residual bahan glyphosate. Glyphosate boleh meruntuhkan structured water. Semalam saya dengar video daripada Profesor Gillard Pollock. Profesor daripada Washington University ke di US kan, yang mengkaji pasal structured water, easy water ni. So dia banyak buat kajian. So dia kata bila glyphosate masuk dalam badan kita, walau konsentrasi banyak mana, sikit mana sekalipun, dia akan meruntuh, memusnahkan structured water yang ada dalam badan kita, dalam sel kita. Wow, Masya Allah. So maksudnya glyphosate boleh menyebabkan dehidrasi juga, dan air tak boleh serap dalam sel. So dia juga boleh merosakkan fungsi mitokondria dalam sel kita untuk menghasilkan tenaga. Masya Allah. Kan? Jadi kena kurangkan makanan-makanan dan minuman yang tercemar dengan bahan-bahan kimia, bahan kimia sintetik lah, dan racun-racun pertanian. Begitu. Jadi dengar video saya tentang makanan organik. Apa makanan organik yang perlu kita ambil? Tak semualah. Tak semuanya ada racun pertanian yang tinggi kan. Kita pilih yang elakkan makanan yang tinggi dengan glyphosate, pesticide, insecticide ni. Kan? Begitu. Dan juga bahan-bahan kimia aditif, pewarna, perasa, pemanis tiruan. Ini semua bahan kimia juga yang boleh menjejaskan pembentukan structured water dalam sel tubuh kita. Masya Allah. Kan? Allahu Akbar. So kita dah pergi daripada step yang direct. Kita terdedah dengan sumber-sumber yang menghasilkan gelombang elektromagnet yang memudaratkan, dan sampai kepada tahap kita meningkatkan pengambilan structured water dalam tubuh kita, air yang berstruktur, structured water kita minum, dan makanan-makanan yang boleh merosak, memusnahkan structured water dalam tubuh kita, kita cuba kurang, minima atau elakkan. Gitu termasuk juga dengan makanan berasaskan haiwan, ayam, daging, ikan, telur, susu yang heavy load dengan bahan kimia, antibiotik, hormon tembesaran, steroid, vaksin, apa lagi, genetically modified organism, GMO. Semua-semua ni akan bila kita makan kan, ikan, daging, susu, daripada sumber-sumber yang kaya dengan bahan-bahan kimia sintetik ni, juga dapat mengurangkan structured water dalam sel tubuh kita. Masya Allah. Jadi kita tahulah macam mana nak buat kan. Saya dah beritahu begitu. InsyaAllah kita cuba berusaha untuk
meningkatkan, expand kita punya pembentukan structured water dalam sel tubuh kita supaya kita sihat, bertenaga, cergas dan mengelakkan penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit metabolik, kan? Kanser juga, masya-Allah. Dan juga dia boleh meningkatkan fungsi detoksifikasi organ-organ perkumahan, fungsi detoksifikasi sel kita dengan meningkatkan, expand kita punya structured water dalam sel tubuh kita, masya-Allah. Kan? Semoga manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.